Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dihormati Profesor uh, Izham selaku pensyarah bagi subjek perancangan. Baik, dan yang dihormati juga rakan-rakan saudara sekalian. Baik, saya Ainal Adil Ashrafin Abu Bakar akan membentangkan tentang tajuk iaitu kepimpinan guru besar dalam merancang pemerkasaan kualiti kerja guru selepas PKPB. Baik, kita tengok sendiri dari pengenalan PKP ini disiaskan di Malaysia akibat daripada wabak coronavirus, dan sekarang ni kalau kita tahu COVID ni memang sangat-sangat menjadi tajuk trending pada masa sekarang ini, dan apa yang menjadi trending juga adalah pembukaan sekolah sebenarnya. Dan apabila pembukaan sekolah dibuka, apabila sekolah ini dibuka, maka guru besar ya selaku pemimpin di sekolah atau selaku ketua sekolah sangat memainkan peranan penting dalam memimpin dan juga menggerakkan guru-guru ini untuk bekerja dengan lebih berkualiti dari semasa ke semasa, dan pada masa yang sama mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian itu sendiri. Baik, model yang boleh digunakan, model yang boleh digunakan oleh guru besar dalam melaksanakan atau merancang kualiti guru ini adalah model kepimpinan instruksional Halinger dan Murphy 1985. Baik, model ini kalau kita tengok dengan lebih lanjut, ada tiga dimensi. Yang kalau kita tengok ini ada tiga dimensi, iaitu menentukan misi sekolah, menguruskan program pengajaran, dan yang seterusnya iaitu mewujudkan iklim pembelajaran sekolah. Dan kalau kita tengok sini dari segi apabila dimensi ini ada fungsi-fungsi yang terdapat di setiap ada beberapa fungsi yang ditetapkan bagi dimensi-dimensi tersebut lah. Kalau kita tengok sendiri di sini ada dua, menentukan misi sekolah ada dua fungsinya: merangka matlamat sekolah, menyampaikan matlamat sekolah. Bagi dimensi menguruskan program pengajaran ada tiga: penyeliaan dan menilai pengajaran, menjelaskan kurikulum, memantau kemajuan murid. Dan yang seterusnya, dia punya fungsinya mengawal waktu pengajaran, mengekalkan ketapakan, menyediakan insentif untuk guru, menggalakkan pembangunan profesional, menyediakan insentif untuk pembelajaran. Baik, seterusnya kita pergi kepada kajian literatur. Baik, kajian literatur ni kalau kita tengok sini ada tiga. Yang pertama kualiti guru, yang kedua pasca perintah kawalan pergerakan, dan yang terakhir iaitu kajian risiko pembukaan semula sekolah semasa PKPB. Kalau kita tengok semula dari segi kualiti guru ini dikenali sebagai guru yang cemerlang ya, dalam kajian Kamarul 2010, iaitu guru berjaya mempunyai kelayakan akademik lagi berilmu, sangat baik, kesan bijak dan pakar dalam pengajaran dan pembelajaran. Kualiti guru sangat sinonim kepada nilai profesionalisme guru itu sendiri. Ya. Sebab profesionalisme ni merujuk kepada perkara yang menjadikan guru itu berkualiti. Baik, dan seterusnya kalau kita nak tahu, perkara ini dapat dilihat dengan penggunaan infrastruktur baru institusi pendidikan Malaysia, dan pada masa yang sama menaik taraf sistem maktab perguruan kepada institusi perguruan. Melalui penaik tarafan ini, KPM berharap agar nilai profesionalisme dan kualiti seseorang yang bekerja guru itu dapat ditingkatkan. Kalau kita tengok sekarang ni, dulu pada maktab hanya keluarkan sijil ataupun diploma. Sekarang ini dah tak keluarkan dah diploma, tetapi telah pun mengeluar iaitu ijazah sarjana muda. Baik, seterusnya pasca perintah kawalan pergerakan, PKP. Baik, gaya kepimpinan dalam pendidikan bukan hanya dapat digunakan pada masa-masa yang sebelum PKP ataupun sebelum wabak ini menular, tapi boleh digunakan dalam keadaan-keadaan yang terpenting lah. Contoh yang kita tengok lihat dari segi daripada sekarang ini yang paling nyata adalah pada waktu wabak COVID-19 ini melanda. Dan pada masa yang sama, apabila nak nampakkan lagi ni, sekolah kementerian telah mengumumkan bahawa sekolah akan dibuka juga walaupun dalam tempoh PKP. Dan ini sebenarnya yang mainkan
yang apa itu kita boleh lihat dari segi kepimpinan guru besar itu bagaimana dia nak mengawal tingkah laku dan juga keselamatan murid-murid di sekolah ini. Dan yang paling pentingnya bagaimana dia nak mengawal kualiti guru ini supaya kualiti guru ini pada dapat ditingkatkan dan juga dapat dilestarikan sama seperti sebelum COVID melanda. Baik, sebenarnya tahap kesediaan kepimpinan guru besar itu perlulah melebihan dan jauh ke hadapan banding batas pemikiran kepimpinan yang sedia ada. Baik, dan seterusnya iaitu risiko pembukaan semula sekolah semasa PKPP. Sekolah dibenarkan bermula semula semasa pemulihan. Kemudian pemimpin sekolah haruslah mainkan peranan yang penting dalam memastikan semua warga sekolah dapat mematuhi tata cara operasi standard pembukaan semula sekolah yang digariskan serta mengamalkan suasana norma baharu. Okay, dalam kita nak risiko yang kita perlu tekankan di sini ialah risikonya yang pertama iaitu isu keselamatan dan juga isu disiplin murid-murid merupakan faktor utama yang perlu ditekankan bagi memastikan pematuhan tata cara operasi standard dapat diamalkan. Baik, ini adalah isu-isunya, isu-isu yang mana menjadikan guru besar itu perlu berfikir out of box, untuk nak dan pada masa yang sama nak memastikan kualiti guru itu berada pada tahap yang baik sekali. Apabila kualiti guru itu berada pada tahap yang baik, maka isu keselamatan, isu disiplin budak, isu disiplin murid-murid tak akan menjadi masalah. Sebab apa? Sebab apabila isu keselamatan dan disiplin ini selesai, maka kualiti guru itu pun berada pada tahap yang tinggi. Baik, dan seterusnya keupayaan pemimpin dalam menangani sesuatu risiko akan mengakibatkan suatu pembaharuan kepada budaya kerja yang baharu. Baik, seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian. Okey. Baik, yang jurnal yang pertama yang saya ambil itu kepimpinan kepelbagaian strategik, peranannya pemimpin kanan dalam menyampaikan dividen kepelbagaian. Dividen itu maksudnya manfaat lah, dividen. Manfaat. Kita dapat dua pendekatan utama yang digunakan, iaitu yang pertama membentuk kepelbagaian pandangan. Maksudnya kita boleh terimalah apa pun pandangan daripada orang. Penetapan pandangan digunakan pemimpin sebagai alat untuk menjalankan dan melancarkan perancangan organisasi. Terdapat dua aspek yang menunjukkan kecenderungan memenuhi hasil produksi, iaitu konseptualisasi kepelbagaian serta kepentingan dan kelebihan yang ada pada fungsi organisasi itu. Konseptualisasi kepelbagaian penting untuk melihat kepelbagaian yang ada seperti jurang ciri yang menggambarkan ragam atau dimensi kepelbagaian mendatang. Contohnya seperti pengetahuan unik, kemahiran dan perspektif. Baik, seterusnya kepentingan dan kelebihan menerangkan kepada kepelbagaian dalam fungsi organisasi yang berkesan sejauh manakah penetapan kepercayaan pandangan mereka mengenai manfaat kepelbagaian dan penyertaan dalam fungsi organisasi melalui pembahagian kuasa dan status komunikasi ciri demografi. Baik, kita pergi yang kedua pula, iaitu melambangkan nilai kepelbagaian dalam kata dan tindakan. Okey, maksudnya di sini memperlambangkan melibatkan budaya konteks pun yang bermaksud mencipta dari perspektif kebolehgunaan objek, perkataan dan tindakan. Kepentingan komponen pemimpin strategik digunakan untuk melambangkan makna untuk mencipta makna sistem yang mendasari fungsi-fungsi organisasi. Perkataan dan tindakan pemimpin menyampaikan isyarat penting kepada pekerja tentang apa yang dihargai oleh organisasi. Pemimpin dapat menggunakan komunikasi pelbagai, terutamanya dalam perkara yang perit dan sukar. Baik, pembincangan kajian berdasarkan artikel jurnal 1 ini, yang pertamanya manfaat kepelbagaian disampaikan atau ditolak itu adalah bergantung kepada seseorang pemimpin itu. Maksudnya kalau pemimpin itu berada pada tahap yang baik, pemimpin itu berada sangat-sangat baik pemikirannya, sangat-sangat baik pewarasannya untuk berfikir, maka kepelbagaian ini, manfaat kepelbagaian ini dalam organisasi itu dapat disampaikan. Baik, seterusnya kajian yang dibuat ini adalah untuk memberikan manfaat dan pandangan kepada pengkaji baharu tentang kepelbagaian dan penyertaan dalam organisasi.
Baik, dapatan dan perbincangan kajian berdasarkan artikel jurnal 2. Ini artikel